Okay. Hai, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okey, untuk topik hari ini, cikgu akan sambung kepada Lita Jujukan. Okey, sesiapa yang tak tengok untuk video Lita TPT, kamu semua takkan dapat dan takkan faham apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kerana TPT tu basic. Kalau basic pun tak hafal, basic pun tak tahu, tak faham, jadi sila rujuk video yang sebelum ni tentang TPT 1 biasa, TPT 2 Swiss apungan dan TPT 3 Swiss pemasa serta soalan kebat, di mana soalan TPT tapi mempunyai dua motor. Soalan SPM. Okey, so tanpa membuang masa, kita akan sambung untuk Lita Jujukan. Okey. So, dekat sini nota yang cikgu nak beri pada kamu. Okey, hari ni kita akan belajar berkaitan dengan jujukan. Apa yang kita tahu, jujukan adalah dalam bahasa Melayu, dia adalah satu-satu. Di mana dia akan menghidupkan motor one by one. Motor satu hidup dulu, baru motor dua. Tapi kita akan tengok trik-trik soalan yang akan cikgu tunjukkan betapa dia jahat. Okey, sebenarnya semua soalan-soalan AK ni ada sometimes dia baik, dia membantu. Ada kala dia ni nak menguji kamu, dia akan tukar-tukar ataupun pindah-pindahkan. Yang penting kamu kena tengok betul-betul dan kena faham lukisan yang soalan berikan. Seperti mana yang telah cikgu terangkan, apa yang berlaku pada jujukan, motor satu on, baru motor kedua on. Dan cikgu cakap lagi, okey, apa lagi yang cikgu cakap sebelum tu, jujukan adalah satu-satu, kemudian dia melibatkan kepada dua GBL ataupun dua motor. Okey, kemudian dia juga melibatkan apabila pH. pH ini adalah punat henti. Punat henti ditekan, motor 1 dan motor 2 dia dua-dua tidak beroperasi. Okey, rasanya ini je kot yang perlu kamu faham. Okey, dan so mulakan Lita jujukan kamu dengan senyuman. Okey, lukis jujukan dengan senyuman dan label PL. Nak letak PL boleh, pemutus Lita, ataupun awak nak letak pemutus Lita miniatur, tak ada masalah. Turun ke bawah, Bob. Okey, Allah terkangkang, tak ada masalah. Kemudian buat dinding. Okey, dinding dia. Pahal saya ingat. Cikgu saya ingat kot. Tak pula. Okey. Untuk basic jujukan, dia juga sama macam TPT. Mulakan dengan punat henti. Di mana punat henti di bawah sini. Allah, tebal. Tak apa tebal. Lepas tu cikgu kena haluskan. Okey, kemudian kita jalan ke depan sikit. Kita akan berjumpa dengan punat mula. Okey, sini punat mula. Kemudian kita berjalan sedikit. Okey, di sini kita jumpa bapak P. Okey, disebabkan kita mempunyai motor ada 2 biji. Jadi kita ada GBL 2 biji. PM kita ada 2 biji. Okey, oleh itu kita kena labelkan. Untuk motor pertama kita letak PM1. Okey, sekarang ni kita tengok P1. Jadi GBL kamu kena letak dua-dua. Sebelah menyebelah. Menandakan dia ada 2 motor. Dan label jangan lupa GBL1, GBL2. Okey, seterusnya ini belum lengkap. Ada satu lagi Lita pegang. Seperti yang kamu tahu sebelum ni cikgu cakap sebiji PM. Okey, dekat sini kalau PM pasangan dia adalah P, penyentuh. Okey, kemudian di bawah penyentuh kamu juga dia ada dia punya anak iaitu ni sesentuh.
Jadi di bawah sini kena letak sesentuh. Kenapa di bawah PM? Kerana sesentuh P1 di bawah ini yang akan memegang elektrik apabila PM dilepaskan. Kalau PM ni kita tekan, kalau kita tekan, barulah dia lengkap. Nampak tak dia lengkap? Bila kita tekan ke bawah, dia akan melekat. Jadi dia lengkap sampai ke hujung. Tapi bila kita lepaskan, dia terangkat. Jadi elektrik hilang. Sebab itulah wujudnya lita pegang. Dia memegang current kat bawah ni. Okey, jadi dia akan sambung ke bawah. Sambung. Tapi pada lita jujukan, ini adalah asas TPT. TPT cuma kita buang 1 GBL ni lah. Untuk menandakan ataupun untuk menunjukkan yang dia ni adalah jujukan, P1 ini memberi nyawa kepada lita yang bawah. Contoh dia begini. Bukan contoh, ini adalah yang benar. Bukan cobaan. Okay, P1 ini yang akan memberi nyawa kepada PM2. Okey. Kemudian disambung kepada P2. Dan di bawah P mesti ada pegang 2. Dan di sini kita akan sambung sebelum GBL. Maka dengan ini lengkaplah lita jujukan kita settle. Okey, apa yang perlu kamu faham? Sekali lagi cikgu ulang. Okey, dalam bentuk huraian apabila PM1 ditekan P1 penyentuh akan terelektromagnetan. Semua sesentuh lazim terbuka akan tertutup. Zap, dia tertutup. Okey. Maka litar L1 ini lengkap, motor 1 berkendali. Okey, kemudian apabila PM2 ditekan, zap dia ke bawah. Sesentuh P2 lazim terbuka akan tertutup, yang tertutup akan terbuka. Tapi dalam soalan ni cuma ada yang terbuka saja kan P2, dia akan tertutup. Okey, kat sini dah tutup, dia dah ada nyawa kan. Okey. Kemudian lita 2 telah menjadi lengkap, lalu motor 2 berkendali. Okey, selesai. Jadi jika cikgu nak uji kamu, cikgu nak kenakan. Okey, cikgu letak dekat sini ada P1, kemudian cikgu letak mentol warna merah, kemudian cikgu sambung. Dalam keadaan situasi yang kedua, cikgu ada P2. Kemudian cikgu letak mentol warna kuning. Lepas tu cikgu sambung. Apa juga yang berlaku pada keadaan ketiga? Okey, sekarang ni cikgu letak P1. Okey, kemudian cikgu letak sini P2. Lepas tu cikgu letak mentol warna hijau. Okey, apa yang berlaku? So, 3 soalan di sini. Cikgu letakkan apa yang berlaku pada situasi yang pertama, apa yang berlaku pada situasi yang kedua, dan apa juga yang berlaku pada situasi yang ketiga. Okey, ya Allah, lupa lagi nak tukar. Kejap, halus. Okey, sekarang kita cuba tengok. Dalam keadaan sekarang, kita perhatikan mana lita yang sedang lengkap. Maksud dia sekarang ni motor tak bergerak, PM kita tak bergerak, kita tak tekan apa-apa tau. Jadi motor yang sedang lengkap bermaksud sesentuh sedang tertutup. Jadi sesentuh yang sedang tertutup adalah yang sini bawah. Okey, iaitu P1 dan P2. Bila kita nampak nyawa P1 untuk motor 1, nyawa P2 untuk motor 2. Oh, rupanya motor 1 dan motor 2 sedang berkendali sebab sekarang ni tengah bukan sedang berkendali, maksud dia tengah bila sekarang ni kan tutup kan, motor tu tak bergerak. Sekarang dalam keadaan motor yang tidak bergerak, lampu warna hijau menyala. Okey, sekarang ni dalam keadaan terus dalam keadaan motor. Sekarang ni motor tak bergerak kan? Okey, apa yang berlaku ketika sekarang ni motor yang tidak bergerak? Okey, yang ni sedang bersambung.
ataupun dia sedang lengkap. Jadi dalam keadaan motor tidak bergerak, apa yang berlaku? Mentol hijau menyala. Okey, apabila motor tu bergerak, bila kita tekan dan motor itu bergerak. Okey, kalau motor satu dan motor 2 bergerak, apa yang berlaku pada mentol hijau? Mentol hijau tertutup. Okey, selesai untuk yang ketiga. Kita tengok dulu apa yang berlaku sebelum dia tak bergerak, tak tekan apa-apa. Okey, sekarang ni kita tengok, kita tahu P1 untuk motor 1. Jadi apabila dia meletakkan dalam soalan, dia meletakkan P1, ini menandakan motor 1. Okey, apabila motor 1 ni bergerak, okey, dalam keadaan ni bila dia on baru dia tertutup kan. Okey, sekarang ni bila dia on sahaja motor 1, lampu merah akan menyala. Jadi dekat sini dalam keadaan motor 1 on, apa yang berlaku? Mentol merah menyala. Okey, dalam keadaan sekarang ni dengan motor tertutup. Okey, sekarang ni dalam keadaan motor 1 tidak boleh lah. Tidak hidup, tidak beroperasi. Ini dalam keadaan motor yang tidak beroperasi. M1 sedang tidak beroperasi. Mentol merah tak menyala. Mentol merah tak menyala ataupun tertutup. Tak menyala. Okey, seterusnya kita tengok sekarang ni P2. Jika P2 dia melibatkan motor 2. Okey, jika motor 2 beroperasi, barulah mentol kuning menyala. Okey, sekarang ni dalam keadaan motor 2 yang tidak bergerak. Okey, sekarang ni motor 2 tidak bergerak kan? Adakah lampu kuning menyala? Tak, sebab sekarang ni tak bergerak, dia tak bersambung. Oleh itu, dalam keadaan tidak gerak, mentol kuning tertutup. Okey, ini adalah basic jujukan. Yang penting, sekali lagi cikgu ulang, PM1 kita tekan. Penyentuh terelektromagnetan. Semua sesentuh P1 lazim terbuka akan tertutup. Okey, dia akan tertutup. Lita menjadi lengkap, motor M1 bergerak. Okey, apabila PM2 ditekan. Okey, sesentuh lazim terbuka sudah tertutup ni. Dia memberi elektrik, nak cakap memberi nyawa kan. Okey, dia memberi arus kepada lita yang kedua. Okey. Kemudian penyentuh P2 akan terelektromagnetan. Sesentuh lazim terbuka akan tertutup. Sesentuh lazim terbuka P2 bukan yang P1. P1 memang dah tertutup. Sekarang ni kita cerita berkaitan dengan P2. Sesentuh lazim terbuka P2 akan tertutup. Lita 2 lengkap. Motor 2 berkendali. Dan apabila pH, okey, di mana pH ni cikgu tekan? Tak, cikgu tekan sahaja pH, automatik semua motor yang ada di bawah dia ni automatik mati. Okey, so selesai basic dia. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama berbentuk dekat dalam soalan dekat bawah. Alamak, senang aja. Nyatakan dia ada dua motor. Kamu tengok betul-betul dia ada 2 GBL. Kemudian awak tengoklah pH dia ada berapa. Okey, sekarang ni pH ada 1. Okey, bacaan kamu punya lita, kamu kena tengok. Okey, biasanya untuk lita yang menjadi lita pertama, dia di sebelah pH. Apabila kita cakap di sebelah pH, ini yang bergerak dulu. Selalunya key dia mesti lita yang pertama ada pH. Okey, sekarang ni kita tengok pH dekat sebelah sini. Kat sini soalan ni awak dah nampak dia nak trik awak. Dia letak barisan yang pertama pada barisan kedua. pH diletak di sebelah sini. Jadi PM kita tekan. Bila PM kita tekan, P2 akan terelektromagnetan. P2 ni akan tersambung. Okey, ni kalau kita tekan, ini P2 lazim terbuka akan tertutup. Mana yang P2 lazim terbuka akan tertutup. Oleh itu motor 2 akan berkendali.
Okey, daripada motor 2, selepas motor 2 on, nampak tak motor 2 ni yang memberi nyawa kepada motor yang pertama. Barulah PM1 ditekan, kemudian P1 akan terelektromagnetan dan P1 akan tertutup. Semua sesentuh P1 akan tertutup. Okey, seterusnya barulah motor M1 berkendali. Oleh itu, apakah nama litar kawalan elektrik ini? Inilah yang dinamakan litar jujukan. Apa benda cikgu nak sebut tu? Okey, nyatakan motor mana yang beroperasi dahulu. Okey, kita tengok tadi cikgu dah cerita. Motor 2 beroperasi dahulu. Motor 2 beroperasi dahulu dan berikan alasan. Di sini kamu akan dapat 1 markah. Di sini kamu akan dapat 2 markah. So, total 6 kan. Jadi kat sini ada lagi 2 markah. Dan soalan C 1 markah. Aduh. Okey. Ini kena ada alasan. Kenapa kamu cakap motor 2 yang beroperasi dahulu? Kita letaklah. Okey. Alasan boleh macam-macam. Selagi dia logik. Selagi dia betul. Selagi itulah markah kamu punya jawapan tu betul Okey. Di sini kita tengok motor 2 ni motor 2 ni yang akan hidup dahulu kerana okey, kita tengok sesentuh kat sini sini. Kerana untuk litar yang pertama ni P2 litar P2 ni dia macam mana kita nak cakap? P2 ni tak ada arus. Okey, sama ada kamu nak letak sesentuh pada litar pertama, sesentuh P2 dalam keadaan lazim terbuka. Okey, ataupun ada juga jawapan lain. Kamu terus ambil pada barisan yang kedua. Ini lagi mudah. Kenapa kamu cakap motor 2 beroperasi? Kerana apabila PM2 ditekan, litar pada P2 lengkap. So, alasan yang seterusnya kamu juga boleh cakap atau litar 2 menjadi lengkap apabila PM2 ditekan. Okey, kalau kamu nak cakap lagi alasan lain, boleh tak ada masalah. Selagi betul kan cikgu cakap. Alasan lain. Okey, jika PM1 ditekan, motor tidak berkendali kerana P2 masih terbuka. Oleh itu P1 P2 yang bawah litar 2 lengkap. Ataupun awak nak cakap apa lagi? Awak nak cakap apa sahajalah. Semua ayat kamu boleh diterima sebagai alasan selagi dia mematuhi ataupun memenuhi kriteria operasi dalam kawalan litar awak yang kat atas ni. Awak nak cakap dia ni terbuka, boleh. Awak nak cakap sini lengkap, dah menjadi lengkap, boleh. Awak nak cakap P2. Okey, dalam litar yang pertama, P2 ni jahat. P2 ni tidak memberikan arus kepada litar yang P1 ni pun boleh. Tak ada masalah. Jadi, janji betul. Okey, kemudian dia suruh lakar lampu pandu hijau untuk menunjukkan motor 1 beroperasi. Kalau motor 1, dia melibatkan sesentuh P1. Cara nak lukis, apabila GBL berada di hujung, kamu boleh terus sambung. Okey, motor 1 adalah nyawa bagi P1. Terus kepada mentol warna, dia nak warna apa? Hijau. H, hijau. Sambung terus ke tepi. Kalau cikgu punya cara kan, kalau kita tengok yang sebelum ni punya slide kan, dia bentuk ke atas kan. Kat sini baru ada GBL. Okey, baru ada GBL. Tak ada masalah. Dia akan sambung yang penting sebelum
GBL. Semua lita kita kena lalu sebelum GBL. Jadi disebabkan GBL ni dah kat hujung, laluan keluar, dia nak keluar kan. Ini memang dah di hujung, tak ada masalah. Terus sambung ke hujung, tak perlu bawa naik atas. Okey, dan yang seterusnya, dua kaedah menghentikan motor. Dalam lita ini ada 3 komponen yang boleh matikan motor, sama ada tekan PH, sama ada tekan PL ataupun sama ada tekan GBL. So, awak nak tekan apa? Tulis je lah apa-apa. Tekan PH ataupun punat henti. Punat henti. Ataupun awak nak letak tekan PL. Pemutus lita. Kalau tak nak dibuang jawapan, tak nak dipendekkan, dibuang markah tu, letaklah penuh sikit. Pemutus lita, punat henti. Jangan letak simbol je. Kadang-kadang cikgu kau jahat, cikgu kau potong markah kau. Okey. Alah, menyemak pula gambar ni. Okey, jom kita tengok kepada lita yang kedua, soalan yang seterusnya. Di sini dia suruh baca dulu. Apa-apa hal kita baca dulu. Jom kita tengok. So, kat sini dalam hati cakap seorang-seorang, okey, PM1 kita tekan, P1 terelektromagnetan, P1 ni akan tertutup. Oh, P1 lagi mana yang terbuka? Yang ni akan tertutup. Oh, ni akan terbuka. Yang ni terus tak ada. Yang ni terus mampus, tak menyala. Okey, ada lagi tak P1? Tak ada. Okey, cantik. Jadi dah selesai. Kemudian baru kita tengok, oh ada PM2 pula. Sekarang ni motor 1 dah bergerak. Okey, motor 1 dah bergerak. Tapi motor 2 belum bergerak sebab PM2 belum tekan. Oh, kalau kita nak jadikan motor 2 ni bergerak, kita kena tekan PM2. Oh, okey, apabila PM2 ditekan, oh don't worry, kita dah ada nyawa kat sini. PM2 kita tekan, maka terelektromagnetan, sesentuh P2 akan tertutup. Ada lagi tak P2? Dah tak ada. Ini je, P2 dah lengkap, jadi motor 2 pun berkendali. Okey, kita tengok kepada soalan. M1 dan M2 berkendali sebaik sahaja PM ditekan. PM ditekan, motor 1 dan motor 2 berkendali. Kepala otak dia mana ada? Cakap seorang-seorang tau, bukan mengutuk ni cakap dalam hati. Cakap, oh tak dia lah, kat sini tentu-tentu ada PM2. Mestilah PM1 tekan, motor 1 gerak. PM2 ditekan, motor 2 pun bergerak. Aha, so kita tahu soalan ini menipu nak mampus, salah. Jadi sebenarnya apabila PM1 ditekan, hanya motor 1 sahaja yang bergerak. Okey, seterusnya. Apabila PH ditekan, motor 1 dan motor 2 berkendali operasi. Dah kenapa kalau PH ditekan, nama pun PH kita tekan, automatik semua putus lita. Macam mana dia nak beroperasi? Dari mana nak dapatkan arus kalau PH ditekan? Soalan ni merepek, jadi dia salah. Nama pun punat henti. Kalau punat henti ditekan, semua matilah. Takkanlah motor tiba-tiba bergerak, siapa nak gerakkan? Hantu. Okey, kemudian kita tengok. Lampu pandu merah menyala sebaik saja M1 berkendali. Sekarang ni apabila dalam kita tengok tadi cikgu dah buang kan. Dia sekarang dalam keadaan motor yang bergerak, ini putus motor. Mentol takkan menyala. Jadi salah. Dalam keadaan motor yang sedang berkendali, okey, lampu lampu ni motor P1 ni sedang berkendali, lampu merah takkan menyala. Kalau Astaghfirullahaladzim. Okey, kalau motor satu tengah tak beroperasi. Jadi bila dia tidak beroperasi, okey, dia dalam keadaan begini Okey, kalau dia tak beroperasi sekarang ni. Ini dalam keadaan dia tidak beroperasi, lita dia lengkap. Tak beroperasi, barulah mentol merah akan hidup. Mentol merah akan menyala bila motor tidak beroperasi. So, tiga-tiga salah. Next. Last. Lama. Allah menyemak. Tengok, muka dah tak ada ni. Tak ada kepentingan. Okey, next kita tengok. Tentukan lita mana yang sesuai untuk operasi secara kawalan jujukan. Nyatakan alasan bagi setiap lita itu. Alasan cikgu nak kamu cuba cari sendiri dan tolong throw kepada cikgu macam budak tingkatan 4 buat. Okey, cikgu akan berikan cikgu akan berikan tips-tips saja untuk lita. Okey,
Seterusnya, kita tengok bagi Lita jujukan, ini adalah soalan jujukan dalam sebenar SPM sebenar. Yang ni masa fikir tau, sebab dia 20 markah. So, kita tengok mana yang sesuai. Selalunya kalau soalan macam ni, kamu kena bacalah Lita. Okey, cuba kita baca yang pertama. PM1 kita tekan, zap, zap. Ini pun P1 akan tertutup ke terelektromagnetan. P1 akan tertutup. Mana lagi P1 semua akan tertutup. Yang tertutup akan terbuka. So, sekarang dalam soalan kita tiada P yang tertutup. Okey, selesai. Okey, untuk P kedua nyawa sudah diberi. Tekanlah PM2. PM2 ditekan. Ini juga beroperasi. P2 ni akan tertutup. Lita lengkap. Motor 1 dah on. Motor 2 on. Ui, cantik. Tak ada masalah untuk Lita A. Jadi, permulaan Lita A ni. Okey, cun. Sesuai. Kita tengok Lita yang kedua pula. Apabila PM kita tekan, zap, zap, semua sesentuh, terbuka akan tertutup. Ini tertutup, yang tertutup akan terbuka. Dan ini dah tenganga. Dah kenapa? Orang P1 ni jahat. Dia bawa gunting. Okey, gunting ini dia putus kat sini. Zap, Lita pertama tidak berhasil. Motor pun tidak bergerak. Masalahnya dia juga membuka. Dia juga jahat. Dia juga memotong arus kat sini, tak dibenarkan. Dia jahat, dia putuskan. Maka kita tekanlah PM2 ni sampai kiamat. Dia tak akan tersentuh. Dia tidak akan lengkap sampai bila-bila. Sebab ini, memanglah P1 ni dia lazim terbuka akan tertutup. Masalahnya yang tertutup akan terbuka. Jadi kawasan sini dia mengakibatkan Lita B ini tidak diterima. Jadi, tentukan mana yang sesuai. Jawapan kamu kena mention. Litar A. Sesuai. Litar B. Tidak sesuai. Dah dapat 2 markah. Okey, di manakah lagi 12 markah yang kamu kena hendak cari? Kemungkinan kamu boleh bahagikan kepada 2. 6. Di mana 6 markah untuk kamu explain pada Lita A. Ataupun kamu nak letak 6 markah explain pada Lita B. Ataupun kalau kamu mempunyai input yang lebih, tuliskan sahaja. Tak ada masalah. Selagi dia betul. Okey, seterusnya. Yang ni buat sendiri nanti cikgu akan bagi jawapan. Okey, seterusnya dia cakap lukis semula dan label Lita yang anda pilih di A. Pilih ini, kita kan dah pilih ni. Okey, dengan menambahkan fungsi seperti berikut. Lampu pandu hijau akan menyala apabila motor 1 dan motor 2 hidup. Allah, senang aja. Tambah dia di bawah. Okey, di sini cikgu tambahkan dia ke bawah. Dia cakap dia nak lampu hijau menyala apabila motor 1 dan motor 2 dihidupkan. Jadi, daripada nyawa 1 dan nyawa 2. Okey, dia nak warna hijau. Mula-mula merah pula. Dia dah merah. Hijau. Okey, dia nak mentol warna hijau. Kemudian dia nak nyawa daripada P1 dan juga dia nak nyawa daripada P2. Okey, lepas tu dia kan hujung kan, sambung terus. Okey, dekat sini nanti kalau dia suruh lukis semula, GBL ni tolong tambahkan satu lagi. Okey, zap. Okey, selesai. So, betul tak? Lampu hijau akan menyala apabila M1 dan M2 dihidupkan. So, sekarang ni tengah lazim terbuka. Kalau hijau dia akan menyala bila motor M1, M2 on. Barulah dia akan zap-zap on semua. Okey, selesai. Kat sini dah dapat. Kat sini dah 3 markah. 1, 2, 3. Okey. Seterusnya. Lampu pandu merah akan menyala untuk menunjukkan M1 tidak beroperasi apabila M dihidupkan. Apa benda soalan ni? Okey, cuba kita tengok. Dia kata dia nak lampu merah. Okey, yang penting kamu kena letak. Dia nak lampu warna merah. Okey, dia cakap dalam motor akan menyala menunjukkan motor 1 tidak beroperasi apabila motor 2 dihidupkan.
So macam mana? Okey, sekarang ni kita tengok dia nak lampu merah menyala pada motor 1 tidak beroperasi. Jadi kalau motor 1 tidak beroperasi, kita kena tanda. Okey, kat sini P1. Ketika motor M1 tidak beroperasi, merah akan menyala. So ketika dia tidak beroperasi, merah akan menyala. Okey, sekarang ni bila dia tidak operasi dalam keadaan yang sebelum dalam keadaan sebelum motor 1 tidak beroperasi. Sekarang kita tak ada tekan apa-apa kan? Okey, kita tak ada tekan motor 1. Kita tak ada tekan PM1. Jadi motor 1 sedang tidak beroperasi. Jadi P1 ni P1 untuk motor 1. Okey, sekarang ni dalam keadaan motor 1 tidak bergerak, ini P1 akan menyala. Okey, selesai untuk ayat yang pertama. Ayat yang pertama di mana dia kata dia nak lampu merah ni menyala kalau M1 ni tidak beroperasi. Okey, kemudian kita tengok M2 ni apabila M2 dihidupkan. Ini je lah. M2 dihidupkan tak ada masalah. M2 untuk M2 saja. Ini je lah. Okey. So dia kata kalau dalam keadaan sini motor P2 lantaklah dia nak hidupkan, dia nak on. P2 dia tengah on. Okey, sekarang ni P1. P1 ni dia nak lampu merah menyala. Okey, kalau lampu merah menyala menunjukkan motor tidak beroperasi. Dia nak kalau menyala kita palangkan. Dah. So, sekarang ni lampu merah sedang menyala. Okey, jika motor 2 hidup. Okey, kat sini ada tambah lagi 2. Okey. Jadi dah selesai. Sekarang ni lampu merah dia akan menyala kalau motor 1 ni tengah mati. Okey. Lampu merah akan menyala ketika motor 2 ni sedang hidup. Nampak tak perbezaan dia? Okey. Jadi dia nak trik dengan ayat dia pun berbelit-belit di sini. Okey. Dekat sini dia ada 2 keadaan. Lampu merah ni menyala ketika motor 2 on, motor 1 off. Inilah ayat dia. Kena fahamkan betul-betul. Wah, BM dia. Dia nak cakap merah menyala dalam keadaan motor 1 mati, motor 2 hidup. Itu je sebenarnya ayat panjang-panjang dia. Cikgu pun nak naik confuse dengan BM dia. So, jika dia cakap dia nak lampu merah menyala ketika motor 1 mati, jadi ketika motor mati kita sambung litar dia. Okey, sambung litar dia. Okey, dan kemudian apabila motor 2 hidup, dia akan menyala. Okey, jadi kita sambungkan aja. P1 dia akan lengkap apabila dengan lampu merah. Yang ni kita terus jadikan dia sebagai satu litar. Kalau kamu tak nak, dia ada 2 cara nak lukis. Kalau rasa kamu tak nak lukis macam itu, kamu cakap nanti tak cantik ke apa, boleh je buat satu-satu. Okey, untuk lampu 1 kan motor 1 kan. Okey, lampu merah. Kat sini kamu letak merah. Okey, selesai. Dan kamu akan cakap lampu P2 dia akan sambung ke merah. Ini juga boleh, tak ada masalah. Kalau macam ni kamu lebih nampak. Oh, untuk P1 lampu merah on kalau time dia motor tak hidup. Ni lampu merah akan menyala kalau P2 hidup. Ini pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau kamu lebih kreatif, kalau cara melukis ni tak ada masalah selagi kita sambungan betul. Kamu nak cakap sini P1. Nanti kalau siapa yang jawab sini, mungkin ada pelajar dia berimajinasi tinggi, dia akan cakap, cikgu, kat sini dia menggunakan 2 biji mentol. Okey, setuju jugalah cikgu. Mungkin betul lah kalau nak gaduh kan. Kata pun nak gaduh. Okey, jadi kalau nak lukis begini juga tak ada masalah. Okey, kita guna 1 mentol. Okey, kemudian kat sini kita, yang ni kan tutup. Okey, kat sini adalah P2 dan disambung naik atas. Boleh. Sini pun boleh, tak ada masalah. So, ada 3 cara. Mana-mana pun boleh sebab semua sambungan dia betul. Okey, dah. Itu saja untuk jujukan. Jujukan ini saja, satu video je. So, kalau tak faham, mungkin kamu kena
Pandai-pandai lah, faham kan? Okey dah. Bye-bye. Assalamualaikum.